Assalamualaikum dan selamat berjumpa kembali. Dan kali ini saya ingin unboxing peralatan carom. Semoga CD kali ini memberi manfaat kepada minat-minat carom tanah air. Kembali selepas ini. Carom yang pertama saya unboxing adalah kaki papan carom. Ini adalah kotaknya. Okay. Saya akan buka dan kita lihat bagaimana rupa bentuk kaki papan carom. So, kaki mempunyai bag ataupun sarung agak kemas dan mudah untuk dibawa ke mana. Kita buka penutup sarung. Okay, locking mechanism sarung dibuat daripada velcro. Okay, saya akan keluarkan kaki daripada sarung ini. So, inilah bentuknya. Tapi sebelum itu, saya ingin nyatakan mana atas dan mana ni bawah. Okay. Bawah adalah mempunyai 4 segi sama dan jadi atas berbentuk bulat. Ia juga adalah skru. Skru ini adalah bertujuan untuk kita mendapatkan permukaan yang rata apabila kita letakkan papan carom di atasnya. Cara buka dia cukup mudah. Buka, tutup, buka, tutup. Dan kedua, tapaknya yang bawah dan atas, dia punya getah. Jadi bila kita di atas lantai dan papan, dia tak mudah bergerak. Dia akan jadi kemas. Kaki ini dibuat daripada aluminium, ringan tetapi kuat dan boleh menampung sehingga 3 papan carom. Okay, saya letak di tepi dulu kaki ini. Saya ingin menceritakan kaki yang kedua. Ini adalah kaki buatan saya sendiri sebelum saya import kaki ini. Kaki ini dibuat daripada GI pipe, cukup kuat dan berat. Dia boleh menampung sehingga 10-12 papan carom tiada masalah. Cuma ianya besar, berat dan susah untuk dibawa ke mana-mana. Dan ketinggian kedua-dua kaki ini apabila ianya dibuka lebih kurang 650 mm ketinggian kaki. Dan apabila kita meletakkan papan di atasnya, sebab mengikut undang-undang peraturan carom, ketinggian papan di antara 630 mm sehingga 700 mm. So, mengikut spesifikasi undang-undang permainan. So, begitulah sedikit mengenai kaki papan carom. Mungkin anda tertanya-tanya, kenapa saya unboxing kaki papan carom terlebih dahulu, sedangkan papan carom merupakan peralatan utama dalam permainan carom. Rasional saya unboxing kaki papan carom terlebih dahulu supaya mudah bagi saya selepas saya unboxing papan carom dan meletak di atasnya, dan selepas itu mudah juga bagi saya untuk memberi penerangan fizikal papan carom itu sendiri. Dan di belakang saya ada 3 kotak papan carom dan kita akan unboxing satu persatu.
tanpa membuang masa, saya akan unboxing papan carom yang pertama. Terlebih dahulu kita buka penutup kotak. Di dalam kotak terdapat styrofoam. Ianya sebagai pelindung supaya papan carom tidak mudah rosak, terutamanya semasa penghantaran. Kita keluarkan styrofoam terlebih dahulu. Memandangkan berat papan carom sekitar 18 kg hingga 20 kg. So, cara mudah untuk mengeluarkan papan carom daripada kotak dengan memusing kotak supaya kotak yang telah dibuka berada di bawah. Nah, seterusnya kita angkat kotak daripada atas. Lapisan terakhir adalah sarung plastik. Ia juga pelindung supaya papan carom tidak mudah rosak jika kotak basah. So, papan carom masih terjaga rapi di dalam. Okey, kita buka sarung plastik. Permukaan papan carom juga terdapat styrofoam. Ianya supaya untuk melindungi permukaan daripada bercalar. Kita keluarkan styrofoam. Ini permukaan permainan papan carom. Permukaan permainan. Nah, sebelum itu saya ingin menceritakan belakang ataupun di bawah papan carom. Di belakang papan carom ataupun di bawah, ianya terdapat pendangkap. Pendangkap ini bertujuan supaya permukaan papan sentiasa menjadi rata dan juga permukaannya tidak mudah melengkung. Sekarang saya akan meletakkan papan carom di atas kaki. Sekarang kakinya kemas. Seterusnya saya akan menceritakan fizikal papan carom. Untuk pengetahuan semua, ukuran yang terdapat pada papan carom antarabangsa adalah mengikut spesifikasi seperti yang tercatat di dalam buku Laws of Carom terbitan International Carom Federation EDC 2004. Saya juga akan terangkan jenis kayu yang digunakan serta saiz dan ukuran yang terdapat pada papan carom antarabangsa. Saiz keseluruhan papan carom adalah 88.9 cm atau 35 inci segi 4 sama, iaitu bermula daripada tepi ke tepi. Manakala berat seperti yang saya nyatakan sebelum ini sekitar 18 kg
hingga 20 kg. Papan kerem terbagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama dipanggil bingkai. Ini adalah bingkai. Manakala bahagian kedua dipanggil permukaan permainan. Ini adalah permukaan permainan. Saya akan terangkan bahagian pertama, iaitu bingkai. Bingkai menggunakan kayu yang keras dan mempunyai ciri daya ketahanan yang cukup tinggi seperti rosewood, gum arabic tree dan atau juga dipanggil acacia wood. Kayu jenis inilah yang selalu digunakan untuk membuat bingkai papan kerem. Ukuran standard bingkai adalah tebal 5 cm atau 2 inci, manakala lebar 7.6 cm atau 3 inci. Dan ada satu lagi ukuran di mana lebarnya 10 cm atau 4 inci, tetapi tebal masih sama, iaitu 2 inci. Papan kerem jenis ini dipanggil papan kerem bulldog, dan mungkin juga rasional digunakan nama bulldog kerana fizikal yang nampak agak muscular. Dan yang terakhir adalah ukuran di atas permukaan bingkai hingga permukaan permainan. Ukurannya adalah 2.54 cm atau 1 inci. Sekarang saya ingin menceritakan bahagian kedua pula. Bahagian kedua adalah permukaan permainan yang diperbuat daripada original birch plywood yang mempunyai ciri daya ketahanan yang cukup bagus. Papan kerem yang menggunakan original birch plywood adalah Grade A atau juga dikenali sebagai papan kejohanan. Permukaan papan kerem Grade A kebiasaannya adalah kalis air. Dan sekarang saya ingin nyatakan saiz dan lakaran yang terdapat di atas permukaan permainan. Saiz keseluruhan bermula di dalam bingkai di sini adalah 74 cm atau 29 inci, segi 4 sama. Manakala ketebalan terdapat pelbagai, bermula paling minima adalah 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm dan 25 mm. Dan seterusnya saiz saku di sini di 4 penjuru. Saiz saku bersaiz diameter 4.5 cm dan di bawah saku terdapat net. Dan net ini boleh menampung sehingga 10 buah kerem. Seterusnya saya akan terangkan lakaran yang pertama, iaitu di tengah berwarna merah. Ini dipanggil bulatan tengah dan diameternya 3.18 cm. Manakala yang besar ini dipanggil bulatan luar dan diameternya 17.0 cm. Dan seterusnya bahagian bawah atau berhadapan dengan pemain. Ini dipanggil garisan dasar dan panjangnya hujung ke hujung adalah 47.0 cm dan di kedua-dua hujung terdapat bulatan, dan bulatan ini dipanggil bulatan dasar atau lebih popular di kalangan pemain dengan panggilan full moon. Dan jarak garisan dasar yang berada di bawah hingga ke bingkai adalah 10 cm. Manakala garisan seterusnya adalah garisan anak panah, juga di 4 penjuru di sini. Panjangnya adalah 26.7 cm dan bulatannya adalah 6.3 cm. Ini menunjukkan semua yang ada di atas permukaan papan kerem, lakaran-lakarannya adalah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Laws of Kerem di bawah
Kawal Selia International Carom Federation. Sebagai info tambahan kepada peminat carom tanah air, terdapat banyak pengeluar papan carom antarabangsa di India. Tapi yang menjadi keutamaan ketika video ini diambil adalah 3 jenama yang begitu sinonim dan popular di kalangan pihak penganjur, iaitu jenama Seiko, Precise dan Siska. Yang pertama Seiko dengan model Seiko Platinum, kedua Siska dengan model Siska Fighter, dan ketiga Precise dengan model Precise Elegant Champion. Ketiga-tiga jenama papan carom ini adalah yang setara dari segi kualiti dan lebih penting adalah mengikut spesifikasi di bawah kawal Selia International Carom Federation. Dan begitulah serba sedikit mengenai fizikal dan ukuran papan carom antarabangsa. Seterusnya, saya akan terangkan peralatan carom yang lain bermula dengan buah carom, striker, tepung pelicin, bros, lampu, dan akhir sekali kerusi. Manakala kaki papan carom saya sudah terangkan di awal video ini. Buah carom. Bersama saya ada 3 jenama buah carom, iaitu Ashwin, White Slam dan juga Seiko. Terdapat juga pengeluar papan carom menggunakan buah carom jenama mereka sendiri seperti Seiko dan juga Siska. Buah carom juga dibuat daripada kayu keras, iaitu kayu yang sama seperti bingkai papan carom. Diameter tidak kurang daripada 3.2 cm dan tidak melebihi daripada 3.18 cm. Manakala tebal tidak kurang dari 7 mm dan tidak kurang dari 9 mm. Dan akhirnya berat tidak kurang daripada 5.25 grams dan tidak melebihi daripada 5.50 grams. Di sini juga saya akan tunjukkan buah carom yang agak istimewa daripada biasa seperti yang kita selalu main, di mana buah ini warnanya cukup jelas, dicap warna putih dan warna hitam serta merah, lain daripada yang biasa. Ini agak istimewa, yang pertama di Malaysia. Okay, sekarang saya ingin ceritakan striker. Ini adalah striker. Dan beberapa contoh striker yang lain di sini. Contoh striker. Bahan striker dibuat daripada plastik buatan, iaitu phenolic resin. Dan ada setengah pengeluar striker memanggil mengikut kaedah sendiri seperti white gold, special brown metal. Dan metal sebenarnya bukan besi tetapi hanya nama. Master stroke, Belgian ball dan pelbagai nama lagi. Satu ketika dulu gading gajah, iaitu ivory, cukup popular, tetapi sekarang tidak dibenarkan lagi kerana membunuh binatang dalam lindungan yang semakin pupus. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana memeriksa striker mengikut spesifikasi seperti yang tercatat di dalam buku Laws of Carom terbitan International Carom Federation edisi 2004. Pertama, kita akan memeriksa diameter striker tidak melebihi 4.13 cm. Ini ukuran dia.
Kedua, untuk memeriksa berat striker, kita menggunakan mesin penimbang. Striker tidak melebihi berat 15 gram. Kita akan lihat beberapa contoh striker yang tidak mengikut spesifikasi terlebih dahulu. Di sini ada dua striker dan seperti biasa striker buatan negara India dan kebanyakan diameter mengikut spesifikasi yang dibenarkan, tetapi berat ada kalanya melebihi yang dibenarkan seperti dua striker ini. Okey, kita lihat ya. Pertama, diameter. Lepas. Berat. Okey, ini berat 15.01. Pun tidak boleh kerana sudah melebihi daripada 15 gram. Contoh satu lagi. Okey, diameter lepas. Manakala berat. Okey, berat melebihi. Di sini 15.25. Bermaknanya tidak dibenarkan. Sekarang saya ingin menunjukkan contoh striker mengikut spesifikasi dari segi diameter dan berat yang dibenarkan. Okey, pertama, ini adalah striker yang saya selalu gunakan. Okey, diameter lepas. Okey, berat 14.84 ataupun 3. Okey, satu lagi. Okey, diameter lepas. Berat 14.88. Okey, cuba lagi dua striker lagi. Okey, diameter lepas. Berat. Okey, 14.99. Mana masih okey sebab di bawah 15. Okey, dan yang terakhir. Okey, diameter lepas dan berat 14.86. Dan begitulah cara memeriksa striker carom antarabangsa. Seterusnya, tepung pelicin. Tepung pelicin yang digunakan di dalam permainan carom hendaklah halus dan kering. Tepung boleh diletak di dalam uncang kain seperti ini yang juga sebagai penapis dan juga boleh dimasuk ke dalam botol. Sebagai info tambahan kepada peminat-peminat carom tanah air, bermula dari negara Maldives, Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan, Nepal dan Dubai, kebanyakan mereka menggunakan tepung boric acid. Manakala di Kanada, USA dan negara-negara Eropah seperti United Kingdom, Jerman, Perancis, Itali, Poland, Republik Czech, termasuk di Asia seperti Korea, Jepun dan Malaysia menggunakan tepung kentang. Seterusnya, brus. Brus juga digunakan semasa permainan untuk membersihkan kawasan permukaan permainan, terutamanya di bahagian di bawah bingkai, kerana di bawah bingkai seperti kebiasaan tepung akan terkumpul di sekeliling di bawah bingkai dan peranan brus cukup penting untuk digunakan oleh pemain carom antarabangsa. Okey, seterusnya lampu. Lampu yang digunakan adalah 60 watts hingga 100 watts, berwarna putih, digantung daripada atas atau diikat di penjuru atau di tengah. Kebiasaannya di penjuru adalah untuk permainan regu
dan bila ikat di tengah adalah untuk permainan perseorangan. Dan ketinggian kebiasaannya di antara 40 cm dan mengikut kesesuaian pemain-pemain. Maknanya tinggi daripada lampu ke permukaan papan carom. Dan lampu mestilah menerangi keseluruhan kawasan permainan papan carom. Peralatan yang terakhir dalam permainan carom adalah kerusi. Dalam permainan carom antarabangsa sudah pasti memerlukan tempat untuk duduk. Kerusi yang digunakan hendaklah yang tidak mempunyai alas lengan dan permukaannya hendaklah rata seperti contoh kerusi di sebelah saya ni. Bangku juga boleh digunakan untuk menggantikan kerusi seperti contoh ini. Dan ketinggian tempat duduk kedua-dua sama ada bangku dan kerusi mestilah di antara 40 cm hingga 50 cm. Dan alas tempat duduk juga boleh digunakan jika untuk keselesaan pemain, tetapi ketinggian masih mengikut ketinggian yang dibenarkan, iaitu di antara 40 cm hingga 50 cm. Sekarang saya unboxing papan carom antarabangsa yang kedua. Kita lihat adakah sama atau berbeza dengan papan carom antarabangsa yang pertama yang saya unboxing. Okay, kita buka kotak sekarang. Seperti biasa, styrofoam. Terdapat styrofoam di sekeliling papan carom sebagai penahan untuk mengelak daripada rosak. Dan kita pusing dari atas ke bawah untuk memudahkan kita mengeluarkan papan daripada kotak. Seterusnya, mengangkat kotak daripada atas. Okey, kita buka plastik. Di belakang papan seperti biasa terdapat pendangkap ataupun penahan supaya permukaan papan tidak mudah melengkung. Okey, kita lihat permukaan papan carom antarabangsa yang kedua. Di mana perbezaannya? Perbezaannya adalah berwarna hijau. Permukaan permainan adalah hijau. Warna ini adalah dicat. Permukaannya agak licin. Spesifikasi masih sama seperti yang saya terangkan di papan yang pertama. Dan ini merupakan papan carom hijau yang pertama di Malaysia. So, begitulah serba sedikit mengenai papan carom antarabangsa yang saya unboxing, papan carom pertama dan yang kedua. Semua peralatan carom antarabangsa dan spesifikasi seperti yang saya terangkan boleh dilihat di paparan gambar di penghujung video ini nanti. Dan juga keterangan lengkap pada description video ini. Begitulah serba sedikit mengenai spesifikasi peralatan carom antarabangsa mengikut Laws of Carom terbitan International Carom Federation edisi 2004.
Kita akan berjumpa nanti di siri akan datang. Carom for all.